بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم زدنا علما وإيمانا وتسليما. Kita teruskan lagi pengajian kita mengenai aghrad tashbih. Kali ini kita bincang pula mengenai aghrad tashbih yang keempat, iaitu bayanu imkanin musyabbah. Menyatakan bahawasanya musyabbah ada berkemungkinan bersifat dengan sifat yang diberikan. Mata yata'attal gharadu bayana imkanil musyabbah. Bilakah datangnya matlamat ataupun tujuan tashbih, iaitu menerangkan kemungkinan musyabbah bersifat dengan sifat yang diberi. Yata'atta hina ma yakunul musyabbah amran mustaghraban la tazulu gharabatuhu illa bizikri shabihi lah wa huwa al-musyabbah bih alladhi la yashukku ahadun fi sihhatihi wa imkanih. Datang tujuan tashbih bagi menyatakan kemungkinan musyabbah bersifat dengan sifat yang diberi, ketika mana musyabbah bersifat dengan sifat yang pelik, amran mustaghrab, yakunul musyabbah amran mustaghraban. Dinyatakan musyabbah bersifat dengan sifat yang pelik, yang asing. La tazulu gharabatuhu, tidak hilang kepelikannya, keasingannya itu, kecuali dengan menyebut perkara lain yang sepertinya, yang seakan-akan dengannya, iaitu dengan menyebut musyabbah bih, yang bersifat dengan sifat yang seakan-akan dengannya, yang mana sifat yang ada pada musyabbih tersebut, walaupun dia agak pelik, agak asing, tak ada seorang pun yang meragui tentangnya, yang meragui tentang sah, tentang adanya sifat tersebut pada musyabbah bih. Itulah dia dinyatakan bayanu imkani musyabbah. Kita tengok contoh untuk lebih jelas. Kita kata, kalau contoh Melayu kat seperti inilah, kata duit banyak tak ada faedah. Jadi apabila kita kata duit banyak ni tak ada faedah, musyabbahnya duit banyak tak ada faedah, orang akan tak berapa boleh terima. Mana boleh semua orang berhajat kepada duit, tiba-tiba kita tak ada faedah, kata duit banyak tak ada faedah, benda memudaratkan. Lalu kita bawa musyabbah bih yang bersifat lebih kurang dengannya juga. Tapi orang boleh terima sifat musyabbah bih ini. Kita kata seperti api, sedikitnya memberi faedah, banyaknya memberi mudarat. Api sikit faedah pada kita, banyak memudarat. Begitu juga duit, sikit beri faedah, banyak memudarat. Baru orang boleh terima bahawa kenyataan kita duit banyak tak ada faedah. Ini dinatakan bayanun imkan musyabbah. Baik, kita tengok contoh ni. Kata Ibnu Rumi, dia mensifatkan seorang perempuan yang dia kasihi, yang dia cintai. Ni syair Ghazal. Nazarat fa'absadal fuadu bisahmiha thumma thanat nahwi fakidtu ahimu wailah in nazarat wa in hiya a'radat waqa'a as-sihamu wa naz'uhunna alim.
ha? Dia melihat ke arahku, kekasih dia tengok ke dia ni, fa absada fuadu, lalu rosaklah jantungku, punah, rosaklah jantungku. Dia tengok kepada aku, lalu rosaklah jantungku. Bisah miha, dengan panahan matanya, dengan panahan matanya. Dia tengok jeling saja kepada aku, hati aku dah tak bergerak, jantung hatiku tak bergerak, bergetar, bergetar lebih, tak seolah-olah tak bergerak dengan panahan matanya. Summan sanat nahwi, kemudian dia meluru ke arahku. Fakitu ahim, aku hampir-hampir tersungkur, hampir-hampir kehilangan harah. Muta aku jadi muta pening. Apabila mari ke arahku, aku jadi muta pening, tak keruan. Biasalah dah, orang comel tengok ke arah kita, kita sudah terkejut dah, jantung tak bergerak, jantung berdebar-debar dah. Apabila kalau dia mari pula ke arah kita, tak kata apa dah, kaki dah tak seolah-olah tak boleh nak berdiri dah, tak boleh nak berdiri. Wailah, kata dia, in nazarat, aduh celakanya bila dia melihat, wa in hiya a'rad, bila ia berpaling, dia tengok ke arah aku pun aku jadi celaka, jadi tak keruan. Dia berpaling pun jadi celaka juga, jadi celaka maksudnya diri dia ni tak tenang, tak tenang, tak senang, biasa tak gerebah kerana orang comel tengok ke dia. Masa orang comel, kekasih dia comel tengok ke dia pun dia gedebah sedih. Kekasih dia paling pergi alah ke lain pun dia gedebah juga, gedebah tak keruan juga. Dia buat bandingnya seperti apa? Waqa'at, supalah anak panah, supa anak panah. Waqa'at siham, jatuh anak panah, kena anak panah, sakit kena anak panah ni, sakit, susah, sakit. Wa naz'uhunna alim, nak cabut pun sakit juga, sakit juga, kena anak panah pun sakit, nak cabut anak panah pun sakit. Begitulah dia nyatakan keadaan dia dengan kekasih dia ni. Kekasih dia tengok ke dia pun dia berasa tak keruan, gerebah, seolah-olah sakit, tak boleh nak kata apa. Kalau kekasih dia paling pergi pun, berpaling daripada ke arahnya, meninggalkannya pun, dia rasa susah juga, rasa susah, rasa sedih, rasa payah. Supaya apa? Dia raya, supaya anak panah, kena anak panah pun sakit, cabut pun sakit. Ini nak raya bayan imkan musyabbah. Dia nak rayaknya orang kita sayang, orang kita kasih, apabila tengok kita debar, debar seolah-olah sakit, susah hati. Apabila dia paling pergi pun susah hati juga, susah hati juga, tak boleh nak buat apa, susah juga, kedebas, susah, seolah-olah pedih juga. Tengok kita pun seolah-olah kita pedih, paling pergi pun pedih juga. Jadi untuk memungkinkan apa hak dia rayak ni, perkara tu, bahawasanya benda ni mungkin terjadi, bukan kata tak mungkin, dia bawa mari bukti. Mana bukti dia? Supaya anak panah, tak, anak panah kalau kena pun sakit, nak buang pun sakit. Ini contoh bayan imkan musyabbah. Ini bagi orang hak gila lah, orang gila apa, orang gila dalam bercinta tak. Jauh dengan apa, berjauh dengan orang dia sayang pun dia berasa susah, pedih, sedih. Duduk dekat pun tak keruan juga.
Contoh bayan imkan musyabbah lagi. Kata Mutanabbi, dia memuji Saifud Daulah. Fa in tafukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'da damil ghazal. Sekiranya kamu melebihi orang lain, kamu ni lebih daripada orang lain, sedangkan kamu dari kalangan mereka. Tak usah pelik lah. Tak usah pelik, tak usah berasa pelik. Sebab apa? Fa innal miska, kerana kasturi ba'da damil ghazal, setengah daripada darah kijang. Air bang kasturi itu dia berasal daripada darah kijang, tapi ia lebih mulia daripada darah kijang. Harganya lebih mahal harganya. Darah kijang tak ada nilai, tapi kasturi ini sangat nilai. Jadi tak ada pelik lah, mu ni lebih mu daripada seluruh orang lain, walaupun mu daripada kalangan mereka. Supalah darah air bang kasturi ia daripada darah kijang, tapi ia lebih baik daripada darah kijang itu. Dia berasal daripada darah kijang, tapi ia lebih baik daripada darah kijang. Ini bayan imkan musyabbah. Imkan musyabbah, bahwasanya musyabbah mungkin bersifat dengan sifat yang diberi. Sifat apa? Musyabbah diberi sifat dia lebih daripada orang lain, walaupun ia daripada kalangan orang tersebut. Buat mari benda orang boleh terima. Kasturi ni memang lebih buktinya kasturi ia lebih daripada benda lain, lebih mulia, lebih baik daripada darah kijang, walaupun ia berasal daripada darah kijang. Yang kelimanya pula, wajah syabahnya ialah aghraq tashbih. Aghraq tashbih yang kelima ialah tahsin musyabbah wa tazyinihi, memperelokkan musyabbah serta menghiaskan dia, mencantikkan dia. Zayyinu, kita menghias. Tahsin, mencomel musyabbah. Kita nak comel musyabbah, nak hiasi dia. Kita tengok musyabbah ni nampak wuduh, jadi nak suruh nampak comel sikit. Buat lagu mana? Nak hiasi dia, nak make up dia sikit. Dah. Ketika mana dia kata ya ta'atta, ketika mana dianya datang, hinam, marinya wajah syabah ni ketika mana yuridul munsyi'ut tashbih at-taghrib fil musyabbah. Apabila orang yang buat mari tashbih itu, dia mahu melahirkan supaya orang suka kepada musyabbah. Dah. Dia buat mari benda comel-comel lah. Dah. Supaya orang suka kepada musyabbah. Wa taswiruhu, dan dia gambarkan dengan gambaran wa taswiruhu bisurah tahfu ilaiha nafs, dengan gambaran yang mana jiwa diri seseorang berkeinginan. Tahfu ni tazhabu ilaiha, dah, menoleh ke arahnya, dengan gambaran yang mana jiwa seseorang menoleh kepada apa yang dia sebut. Wa ta'allaqa bih, dan bergantung dengannya. Buat mari benda hak orang nak tengok, dan orang berpaut dengan dia. Buat mari sifat orang tengok, dan sifat orang berpaut dengan perkara tersebut. Kita tengok contoh. Seperti kata Abi Hasan Al-Ambari pada menyifatkan masluk. Abi Hasan Al-Ambari ni dia tengok orang yang sedang disalib, tangannya betul diikat pada kayu, tubuh diikat pada tiang, dah, kemudian tangan dia diluruhkan betul diikat pada kayu. Boleh gambar ada orang gambar salib, orang kena salib, diikat pada kayu salib macam mana. Kata Abi Hasan Al-Ambari ni, keadaan begini kira tu huduh nampaknya. Duduk huduh lah, duduk cacat, duduk ikat kena dengan kayu, tangannya betul diikat luruh betul gitu, keadaannya nampak huduh. Tapi Abi Hasan Al-Ambari ni nak suruh nampak comel, dia pun buat mari lah, buat mari syair. Dia kata
madadta yadaka nahwahum ihtifaan. Kamu dia kata kepada orang kena solat tu, hulurkan dak tangan kamu terhadap mereka ihtifaan, kerana meraih kedatangan mereka. Dah, kamu hulurkan tangan mereka, dah, kamu hulurkan tangan kamu terhadap orang ramai, ihtifaan, lambar mereka dan raih mereka. Nampak tangan tu terik tu seolah-olah duk lambar, dia kata supaya apa? Kamaddahuma ilaihim bil hibati, seperti dah diholorkan kedua-dua tangan itu kepada mereka dengan pemberian. Seolah-olah tangan hak duk holor kiri tangan itu seolah-olah nak beri pemberian kepada orang ramai hak ada sekitar tu. Allah gitu mo. Dah nak suruh nampak comel. Sedangkan dia ni disalib untuk dibunuh, disalib dengan kain, dipadang, orang tengok menyaksi untuk dibunuh. Tapi penyair ni pandai mensifatkan keadaan itu supaya nampak comel. Nampak tangan terik itu seolah-olahnya melambar-lambar orang yang ada, nak beri dengan kedua tangan itu, nak beri pemberian supaya menerima pemberian daripada orang yang kena salib itu. Tahsin. Kemudian takbih musyabbah wa tabsyir. Yang keenamnya agrak tashbih. Yang keenam yang kembali kepada musyabbah, iaitu menghuduhkan musyabbah wa tabsyihi. Takbih nak berhuduh musyabbah, hak comel nak suruh nampak wuduh, wa tabsyir, dan menurutkan keadaannya. Untuk keadaan dia suruh nampak teruk. Bila benda ini berlaku, mata yata'attal ghartah takbih, mata yata'attal gharadu takbih hal musyabbah wa tashyi'ihi. Dah tiga mana dia kata yata'atta hina yuridul munshi'u, yata'atta hina yuridul munshi'u tashbih tahqir bil musyabbah, tahqir bil musyabbah wa tahqir musyabbah wa tanfir minhu wa taswiruhu bisurah wa taswiruhu bisurah apa? Tu'afiha an-nafsu wa tasma'izzu minha. Dia kata yata'atta hina ma yuridul munshi'u tashbih tahqira musyabbah wa tanfir minhu wa taswiruhu bisurah tu'afiha an-nafsu wa tasma'izzu minha. Berlaku memburukkan keadaan musyabbah ini apabila orang yang buat mari tashbih, dia nak hina musyabbah dan nak menjauhkan orang daripadanya. Nak hina dia dan menjauhkan orang lain daripadanya. Lalu dia gambarkan orang musyabbah itu dengan gambaran yang dibenci oleh jiwa. Dibenci oleh jiwa, wa tasma'izu minha, dan tak senang dengannya. Kita tengok contoh takbih. Kata Mutanabbi, dia menghina seorang lelaki. Wa idza asyara muhaddithan faka'annahu qirdun yuqahqihu aw ajuzun taltim. Dia tengok orang duk berucap, dia kata apabila dia mengisyarat, memberi isyarat
ketika berucap, kita berucap ni angkat tangan dah, isyarat lah angkat tangan lah, tidak kata kerah. Apabila mengisyarat ataupun angkat tangan ketika berucap, seolah-olah dah faka'annahu qirdun yuqahqih, dia tu serupa dengan kera duduk duduk suka, serupa kera duduk suka, boleh tengok dah kek dak tangan kakak pergi mari gitu. Au ajuzun taltimu, ataupun orang tina tua duduk duduk katuk muka dia. Ada orang Arab jahiliah apabila berlaku kematian ataupun menimpa kesusahan, dia pakat katuk muka. Katuk muka. Kalau orang muda katuk muka comel juga, bahkan disebab dia muda ni nak suruh nampak uduh lagi mari hak tua. Hak tua dilebel, hak tua habis-habis tua, lepas tu kat muka dah laku uduh, duk tapar muka pula, duk katuk muka, duk tarik muka dengan tangan. Oh, lagi huduh. Lagi huduh keadaannya. Jadi dia nak gambar seorang lelaki ni, huduhnya masa dia bercakap, huduhnya masa dia berceramah, dengan tangannya bergerak itu begini, seolah-olah dia super kera dia suka. Sekera dia suka kek. Ataupun super retin dia tua duk katuk muka. Dah. Ya, dia buat mari ni musyabbah. Nak penguduh keadaan musyabbah. Dah. Musyabbah. Musyabbahnya apa? Tu damih muda. Musyabbah ni qirdun yuqahqih ataupun ajuzun. Dah. Kemudian misal tashbih lagi, takbih musyabbah wa tabsyih lagi. Kata orang Arab, seorang Arabi pada menyipakkan bini dia, dia orang perempuan, dia nikah. Dia nikah dengan orang tina dan dia ayat bini dia ni huduh. Dah, dia sifat kehuduhan bini dia nya laha jismun burus, dah barus wasaqa ba'udah, tubuh dia serupa tubuh kutu. Kita terima kutu lah ke mana ni? Kutu dia ni tumbuh barus ni, dia serangga, dia ketik orang, dia isak darah orang. Kutu ke pijak ke, tubuh dia halus, kaki dia tinggi dan dia boleh kaki dia panjang juga, dia boleh boleh melompat. Binatang apa tak tahu lah, sama kita terima kutu lah. Tubuh dia dia isak darah, apabila dia ketik boleh membawa pada penyakit taun, bangrus. Wasaqa ba'udah, kaki dia serupa kaki, dia ayat kaki bini dia ni serupa kaki nyamuk. Tubuh dia serupa serangga ataupun tubuh pijak, kaki dia serupa kaki nyamuk. Wa wajhun, muka dia kawajih liqir, muka dia serupa muka kera, serupa muka beruk, kaki serupa kaki nyamuk, tubuh serupa tubuh pijak. Au huwa aqbah, ataupun lebih teruk dari keadaan itu. Dia sifat ke bini dia huduhnya begitu. Wa taftahu la kanat wa taftahu faman la kanat law ra'aytahu tawahhamta baba minan nar yuftah. Iza ayana syaitanu suratan wajhiha ta'awwadha minha hina yumsi wa yusbih. Kalau dia buka mulut, wataftahu, kamu akan tengok. Kalau dia buka mulut, wataftahu, la kana, minta dia tak buka. Wataftahu faman, la kana. Kalau dia buka mulut, minta dia tak buka. Lau ra'aytahu, anda kata kalau mu tengok ketika dia buka tu, tawahhamta baban minan nar yuftah, kamu akan sangka satu pintu neraka, satu pintu api dibuka. So pintu neraka dibuka. Buka mulut kecek ya, tubik api la seolah-olah
merah nyala tubik kat mulut, seolah-olah tubik api, seolah-olah buka pintu neraka. Boleh bayarlah keadaannya. Tak? Orang buka mulut senyum, dia buka mulut tu menakutkan, menggerungkan, seolah-olah pintu api neraka terbuka. Waliyahzubillah. Dia sepakkan begitu mau keadaan bini dia. Iza ayada syaitanu surata wajhiha, kalau syaitan tengok muka dia, muka dia ni, ta'awwadha minha, syaitan akan minta berlindung diri daripadanya. Berlindung diri. Syaitan pun takut nak tengok muka dia. Berlindung diri tak saya tengok. Hina yumsi wa yusbih, pagi dan petang. Pagi petang syaitan akan berlindung diri daripada tengok muka ni. Orang Arab sebut syaitan dia huduh lah. Syaitan ni tak ada lah rupa huduh. Orang Arab buat gambar dia, syaitan ni rupa huduh. Malaikat muka comel. Hak tubuh comel apa dia panggil malaikat. Hak huduh syaitan. Jadi syaitan hak paling huduh ni, apabila tengok dia pun gerung, takut, keruk pada dia. Minta berlindung, lepas diri supaya tidak jadi serupa perempuan tersebut. Begini mau dia sifat nak peruduh bini dia ni. Kata Arab bini. Dah? Ini contoh takbih musyabbah la wa tasyrih. Dah. Dia gambarkan bini dia, tubuh bini dia supaya bugrus dah. Kaki bini dia supaya kaki nyamuk, muka bini dia supaya bini beruk, supaya muka beruk, dah. Mulut bini dia kalau buka supaya pintu neraka terbuka, dah. Begitu mau keadaan. Ini keadaan takbih musyabbah wa tabsyir. Itu ni perkara tersebut. Aghraq tasbih itu kembali kepada musyabbah. Aghraq dia tujuannya untuk nyatakan keadaan musyabbah. Kemudian dua perkara ni pula, aghraq tasbih kembali kepada siapa? Kembali kepada musyabbah bi. Aghraq tasbih kembali kepada musyabbah bi, iaitu iham. Yang ketujuh, iham annal musyabbah bi, untuk menyatakan atau untuk memberi sangkaan bahawasanya musyabbah bih lebih sempurna sifatnya daripada musyabbah pada wajhu syabah. Mana sifat yang dimiliki oleh musyabbah untuk untuk memberi sangkaan bahawasanya musyabbah bih itu bersifat lebih sempurna dengan wajhu syabah berbanding dengan musyabbah. Kita buat tasbih ni musyabbah lebih sempurna berbanding dengan musyabbah bih. Syarat wajhu syabahnya dah, persamaan syarat wajhu syabah itu, sifat tersebut lebih sempurna ada pada musyabbah bih berbanding dengan ada pada musyabbah. Kita tengok Umar berani seperti singa. Sifat berani ni lebih sempurna pada singa berbanding dengan pada Umar. Boleh begitu. Tapi kita balik, singa seperti Umar. Ini mana iham ni untuk bagi sangkaan bahawasanya musyabbah bih itu lebih sempurna sifat berbanding dengan musyabbah. Musyabbahnya apa? Singa supaya Umar musyabbah bih, seolah-olah sifat berani ada pada Umar lebih sempurna berbanding dengan sifat berani pada singa hak jadi musyabbah. Itu dikatakan iham. Iham ni kita beri gamukkan sangka. Kalau sangka ni 70% berat kepada sangka. Kalau 50%, 50% sangka, 50% tak sangka. Iham ni 30% je sangka, berat kepada betulnya. 70% berat kepada tidak betul. Yakin 100% betul lah. Kita yakin mana 100% kita yakin betul. Kalau 50 syok, 50% kita yakin betul. Kita syok dia curi duit kita, makna 50 curi, 50 tak curi. Kalau zon kita sangka dia curi duit kita, makna 70% kita sangka dia curi duit kita. Kalau yakin, kita yakin 100%. Kalau wahmu kita sangka ni 30% ya kita sangka dia curi duit, 70% lagi tidak sangka. Begitu jugalah ni kata ihan untuk memberi sangkaan. Bahawasanya musyabbah bih lebih sempurna sifatnya
sifat yang dia miliki, sifat wajhu syabah yang dia miliki berbanding dengan musyabah. Dia kata, bilakah datang gharak ini? Yata'atta fi tashbih makhluk. Gharak ini datang pada tashbih makhluk. Tashbih makhluk ni tashbih kita balik. Muhammad seperti matahari berseri, kita pun balik, matahari seperti Muhammad berseri. Sudah tentulah cahaya berseri matahari lebih kuat berbanding dengan cahaya berseri Muhammad ataupun Umar. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lebih berseri daripada segala-galanya. Kita kata Zaid seperti matahari, matahari lebih banyak. Kalau matahari seperti Zaid, nak bagi sangka bahawasanya Zaid lebih sempurna sifatnya, sifat berserinya itu berbanding dengan matahari. Baik, kita tengok contoh. Misal iham untuk memberi gamuk, beri gamuk, beri andaian bahawasanya, beri sangka bahawasanya musyabah bih lebih sempurna daripada musyabah pada wajhu syabah, pada sifat wajhu syabah yang dimiliki. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Demikianlah mereka menyatakan, orang kafir menyatakan bahawasanya innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Sepatutnya mereka kata, la innamar riba mislul bai'i, sesungguhnya riba itu seperti jual beli halalnya. Tapi dok, orang hak berurusan dengan riba ni, dia kata jual beli itu super riba juga. Super riba. Sedangkan riba tu haram, jual beli tu halal. Super dari sudut mana? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai'ah, mengharamkan riba. Dia nak ayatnya sifat halal riba itu lebih kuat daripada sifat halalnya jual beli. Iham dia nak beri sangkaan bahawasanya sifat halal berurusan dengan riba lebih kuat berbanding dengan sifat halal berurusan dengan jual beli. Ayat begitu dah. Riba ni lebih halal daripada jual beli. Ayat kita. Kalau jual beli tu halal, riba lebih halal daripada tu. Hanya balik begitu. Orang hak berurusan dengan riba ni. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Riba haram, jual beli halal. Tapi dia nya balik keadaan. Kalau dia kata innamar riba mislul bai', tak boleh juga dah, sebab riba haram, jual beli halal. Makna kehalalan jual beli itu lebih kuat berbanding dengan kehalalan riba. Kalau dia kata gitu, ayat ni riba ni halal, jual beli itu seolah-olah seperti riba juga. Ini iham dah, iham anal musyabbah bih atam, untuk memberi agakkan bahawasanya musyabbah bih, iaitu riba itu atammu, lebih sempurna sifat halalnya minal musyabbah, daripada baik di wajhi sabah, pada wajah syabah. Contoh lagi, contoh iham musyabbah bih atam minal musyabbah, wajah syabah. Seperti kata Muhammad bin Wahib yang memuji Khalifah Ma'mun, bada sabahu, apa ni, kelihatan waktu pagi. Bada ni jelas kelihatan zahir waktu pagi. Ka'anna ghurratahu, seolah-olah
cahaya waktu pagi itu. Wajhul khalifah, muka khalifah Ma'mun ketika ia dipuji. Muka khalifah ni kalau dia dipuji kat berseri lah, suka berseri. Tapi ada kesuka berseri dia tu lebih cerah, lebih bersinar berbanding dengan cahaya matahari yang terbit di waktu pagi. Sudah tentulah cahaya waktu pagi tu lebih bersinar, tapi wajah lebih berseri berbanding dengan muka khalifah ketika dipuji. Tapi penyair ni dia rayak, dia balik keadaan. Dia kata bersinarnya waktu pagi dengan cahaya matahari itu seolah-olah muka seperti muka khalifah ketika ia dipuji. Dia bagi ilham, bagi sangka bagi gamak ke bahawasanya musyabbah bi wajhul khalifah hina yumdah tu lebih sempurna cerahnya berbanding dengan musyabbah waktu pagi ketika zahirnya matahari. Yang ke-8, bayan ihtimam bil musyabbah. 7 dan 8 ini ya kembali kepada musyabbah bi dah. Ambil berat dengan keadaan musyabbah. Lagu mana pula ambil berat dengan keadaan musyabbah? Ketika mana boleh datang wajah aurat tasbih ini? Yata'atta hina ma yuridul munsyi'ut tashbih bil ihtimam bil musyabbah. Wajah hajatan ni ketika orang yang buat tasbih tu dia nak ambil berat dengan musyabbah bi. Ambil berat dengan musyabbah bi wa taslit adwa, dan highlight ke atasnya. Highlight dah, highlight deh, dan alaih la ghair, dan meng-highlightkan musyabbah bi. Itu dah ghair, bukan tujuan lain. Ambil berat tentang musyabbah bi serta nak zahirkan musyabbah bi itu. Ini dia panggil ihtimam bil musyabbah bi. Apabila hak riwayat tujuan dia untuk ambil berat dengan musyabbah bi dan nak highlightkan keadaan musyabbah bi sahaja, maka ini dinamakan ihtimam bil musyabbah bi. Contoh dia, misal bayan ihtimal bil musyabbah bi, katashbih ja'i wajhuha kal badri fil isyraq wal istidarah bil gharif izharan lihtimam bi sya'nil ghairi la ghair. Supaya kita buat banding orang hak lapar. Orang hak lapar ni dia muka dia comel. Orang hak lapar hak muka comel berseri-seri serupa dengan bulan. Berseri-seri bulat comel, muka bulat comel berseri-seri serupa bulan. Kita tengok dia, kita katalah nama dia Zaid. Dah kita tengok warna lama. Tengok muka Zaid, dia comel muka dia serupa bulan seri, tapi dia tu dah dekat keadaan lapar. Dia keadaan lapar. Tengok dia dah dekat keadaan lapar. Kita pun kata muka Zaid ni serupa roti. Dah serupa roti. Kita tak kata muka Zaid serupa roti. Sedangkan muka dia tu dah comel. Dah muka Zaid seri-seri serupa roti. Sepatutnya muka Zaid berseri-seri serupa bulan. Dah. Tapi awak mari serupa roti. Apa tu? Ambil berat tentang keadaan roti. Dia sangat lapar, berhajat pada roti, muka pun nampak jadi serupa roti. Orang panggil hadza yusamma izhar matlub. Ini juga tasbih ihtimam bil musyabbah ini dinamakan juga izhar matlub. Menzahirkan gapo hak dia nak. Ya, supaya kita tengok. Guru dalam keadaan marah. Aku tengok muka dia serupa rimah. Tengok muka dia serupa rimah. Muka dia tidak serupa rimah. Kerana dia keadaan marah untuk menzahirkan kemarahan dia tu. Untuk menzahirkan kita koyakkan saya untuk zahirkan kemarahan dia, kata muka dia serupa rimah. Ni tengok muka Zaid dalam keadaan dia lapar, aku tengok muka dia serupa roti.
Mana dia nak kepada roti tu. Izhar matlub. Wajhu Zaidin kal gharif. Nah, ini tashbih panggil bayan ihtimam bil musyabbah. Nah, tujuan dia tu. Nah, tujuan dia tak ada tujuan lain. Kemudian tashbih hasan makbul. Tashbih ni jadi comel habis dah mengenai wajhu syabah tadi. Dah. Mengenai apa aghrad tashbih. Ada 8 aghrad tashbih tu. 2 kembali kepada syabah bih, 7 dan 8 tadi. Dan 6 kembali kepada musyabbah. Hak ni pula dah akhir ni tajuk tashbih ni. Kita tengok tashbih ni jadi comel diterima bila. Bilakah tashbih hasan maqbul? Mata yakunu tashbih hasan maqbul? Yakunu tashbih hasan maqbulan idza tahaqqaqa al-gharad min tashbih wa asaba mautinah. Tasbih tu jadi comel dan boleh diterima apabila tujuan dia, tujuan buat bagi tasbih itu terhasil. Tahaqqaqa al-gharad min at-tashbih wa asaba mautinah. Dan kena tempat dia. Tujuan terhasil dan kena tempat. Nah, kita kata nak puji comel dia. Muhammad kasyamsi di berseri. Muhammad seperti apa ni? Seperti matahari berseri. Kena tepat. Tujuan tasbih pun kena. Kalau kita nak tapi kalau tak kena tepat, dia tak akan jadi tashbih hasan maqbul. Kita tengok tashbih qabih mardud. Bilakah mata yakun tashbih qabihan mardudan? Bilakah tashbih itu akan jadi huduh dan ditolak? Mardul ni radalai hina, huduh dan hina. Bukan marzul. Bila dia kata yakunu tashbih mata at-tashbih التشبيه القبيح مردود. متى يكون التشبيه قبيحا مرذولا؟ يكون التشبيه قبيحا مرذولا إذا لم يتحقق الغرض ولم يصيب موطنه. Lawan kepada tasbih hasanah apabila dia jadi huduh, tercela dan jadi hina apabila tidak menepati tujuan, walam yusid mautinah, dan tidak kena tempat dia. Dah, kita nak kata dia comel, hidung dia maco. Dah, hidungnya maco seperti belalai gajah. Tak kena tepat. Belalai gajah maco jadi huduh dah. Mukanya kemerahan seperti darah. Tak kena tepat tu huduh tu, tasbih lagi tu. Tak kena jadi huduh. Kita kata mukanya kemerahan bagaikan bunga mawar. Comel bunga mawar, putih kemerahan, merah darah, huduh. Tak kena. Kalau kata mukanya kemerahan seperti bunga mawar, comel, kena tepat. Tasbih hasan makbul. Mukanya kemerahan seperti darah, tasbih huduh jadi. Begitu dah. Comel huduh tasbih tu kena keadaan ataupun tidak kena tempat. Jadi habislah perbincangan kita mengenai tasbih, aghrad tasbih. Dan setakat inilah dulu perbincangan kita. InsyaAllah kalau ada lagi pun kita akan bincang soalan-soalan mengenai tasbih. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.